Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duat. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. So, video kali ini Cikgu ingin kongsikan sains tingkatan 2 bab 8 daya dan gerakan. Okay, kredit kepada Cikgu Nur Razila dari SMK Ulu Tiram kerana sediakan slide ini. Okey, subtopik yang pertama, 8.1 daya. Okey, apa dia daya? Daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Tarik ke, tolak ke, so semua tu perlukan daya. Hampir semua aktiviti harian melibatkan daya seperti buka tin makanan, menekan switch, menolak pintu, tarik pintu. So, semua tu perlukan daya. Daya ni tenaga lah. Okay. Dia perlu ada tenaga baru boleh menghasilkan daya. Daya boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Misalnya daya graviti, berat, daya normal, daya geseran, daya elastik, daya apungan. Okey, sekejap lagi kita pergi satu persatu. Okey, yang ni yang cikgu sebut tadi, daya graviti apa dia, daya normal, geseran, berat, daya apungan, daya elastik. Yang pertama, daya graviti ialah daya yang mengarah ke pusat bumi. So, kalau kita baling bola, macam video sebelum ni, kenapa bola tak naik ke atas? Bola jatuh, turun ke bawah. Kalau kita balik ke atas. Sebab apa? Sebab daya graviti. Okey. Daya ini menyebabkan semua benda yang di lambung akan jatuh semula ke tanah. Okey. Yang kedua, daya normal. Apa dia daya normal? Daya yang dihasilkan apabila suatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. So, objek kat sini apa dia? Apple lah ni. Sebagai contoh. Ni apple. Dia bersentuh apa dia? Permukaan meja ni. Okay. So, ini adalah daya normal dia. So, yang ni bawah dia berat. Okay. So, itu adalah daya normal. Straight Straight saja anak panah dia tu. Seterusnya, berat. Berat ialah suatu objek ditakrifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. Okey. Daya graviti yang bertindak ke atas. So, biasa kita buat ujian segak ke. So, berat berapa? Inilah dia. Okey. So, kalau tak ada berat memang susahlah nak timbang. Daya elastik wujud apabila sesuatu bahan diregangkan atau dimampatkan. Tarik ataupun kita mampat. Tu nama dia daya elastik. Okey, ni elastik ni. Yang duk main masa kecil ni ni. Okey, daya elastik. Seterusnya, daya apungan. Daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam sesuatu bendalih. Yang ni apung terapung. Okey. So, daya tujah ni yang bertindak objek. Sebab tu siapa yang boleh berenang, dia mempunyai daya ni. Okey. Ada daya apungan. Sebab itulah kalau nak belajar berenang, mula-mula kena pandai float dulu. Float tu terapung lah. Kena ada kebolehan terapung dalam air macam mana. Seterusnya, daya geseran. Daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. So, yang menentang gerakan. So, yang ni sebagai contoh, yang ni tarik. So, daya geseran dia lawan. Dia menolak. So, yang duk bergeser itulah dikenali sebagai daya geseran. Okey, bertentangan. Tolong ingat yang ni Seterusnya, ciri-ciri daya. Daya ialah kuantiti vektor yang mempunyai magnitud dan arah. So, dia ada arah dia. Okey, ada arah dia.
Magnitude merupakan kuantiti atau nilai sesuatu ukuran. Nilai ataupun kuantiti. Daya yang bertindak pada kotak yang ditolak. Sebagai contoh kat sini dia bagi daya sama dengan 10 Newton. N tu Newton. So yang tu titik tu apa dia? Titik aplikasi daya. So dia nak tolak kotak tu, dia bagi daya 10 Newton. Gambar menunjukkan satu daya tolakan yang bertindak pada sebuah kotak. Okey, magnitude daya 10. Arah dia seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Titik aplikasi daya adalah pada bahagian tangan yang mengenakan daya tolakan pada kotak itu. Okey. So yang ni pula. Daya yang bertindak semasa menanggalkan paku dengan tukul. So macam mana? Okey, nak keluarkan paku. Tersilap paku, kita nak keluarkan paku balik. Okay. So, rajah menunjukkan tukul digunakan untuk menanggalkan paku dari permukaan meja. Daya yang bertindak mempunyai magnitude 15 Newton. Ni. Okey, 15 Newton. Dan arah adalah seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Titik. Titik aplikasi daya adalah pada bahagian hujung tukul, iaitu bahagian daya yang dikenakan tertumpu kat sini lah. Okey. So bukan tangan ni tarik tukul tu. So titik aplikasi daya ni dekat hammer ni, dekat tukul ni, kat sini. Okey, kat situ. So daya yang cukup, so dapatlah tanggal paku tu. Pengukuran daya. Kita mengukur daya dengan neraca spring. Neraca spring beroperasi dengan prinsip pemanjangan spring. Kekuatan daya diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca. So yang ni dalam Newton, yang ni gram. Okey, ada dua bacaan situ. Newton. Daya diukur dalam unit Newton sepena nama ahli sains matematik Sir Isaac Newton yang menemukan daya graviti. So nanti kamu tengoklah cerita dia. Macam mana dia tengok buah apple jatuh gugur daripada pokoknya. Okay. So macam itulah saintis pun dia fikir macam mana boleh terjadi sedemikian. Unit SI bagi daya ialah Newton. Berat sesuatu objek ialah daya tarikan graviti terhadap objek itu. Okey, itu berat. Di bumi, sesuatu objek yang mempunyai jisim 100 gram mempunyai berat 1 Newton. Dekat bumi. Kalau kita 500 gram 5 Newton. Macam tu. Sifir dia. Oleh itu, objek yang mempunyai jisim 1 kilogram mempunyai berat 10 Newton. So, darabnya dengan 10. So, katakan 50 kita. 50 kilo berat. Sebagai contoh, berat cikgu 50. So, berapa Newton? Jisim cikgu 50 kilogram. Berapakah berat? So, berat dalam Newton. So, darablah 10. Okey, 500 Newton. So macam tu cara kira dia. Pasangan daya tindakan, daya tindak balas. Hukum Newton ketiga menyatakan bahawa bagi setiap daya tindakan terhadap daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Tu. Dia ada hukum Newton pertama, kedua. So yang ketiga dia cakap daya tindakan sama dengan daya tindak balas. Okey. Tetapi arah je yang berlawanan. Jasad seperti buku yang kekal di atas meja mengalami tindakan daya tarikan graviti yang dikenali sebagai berat. Okay. Pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya normal akan wujud dalam arah yang bertentangan. Ini maksud dia. Newton ketiga tadi. Buku kekal di atas meja kerana magnitud berat, iaitu daya tindakan adalah sama dengan daya normal, daya tindak balas. Jasad yang terapung di atas air. Okey, kita pergi sikit lagi. Jasad seperti bongkah kayu yang terapung di atas air juga mengalami tindakan daya graviti yang dikenali sebagai berat.
Okey, pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya apungan akan wujud dalam arah yang bertentangan. Okey. So, berat dia tolak ke bawah tu, yang bagi naik tu, okey, daya apungan. Objek boleh terapung di atas air kerana magnitud berat, iaitu daya tindakan tadi adalah sama dengan daya apungan. Daya tindak balas. So, yang itulah yang kita boleh terapung ataupun boleh berenang. Pandai float, bolehlah, insya-Allah boleh berenang. Dua troli yang bersentuhan dilepaskan menggunakan mekanisme spring ringan akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Okay, ini contoh kat sini. Ada troli pertama, ada troli kedua. Spring ringan dimampatkan. Tekan rapat. Okay. So, apa yang jadi? Daya tindak balas. So, troli ni kiri. Troli kedua kanan. Berlawanan kan? Bertentangan arah. Apabila dua troli didekatkan, troli pertama dengan spring ringan mengenakan daya elastik pada troli kedua. Pada masa yang sama, troli kedua akan mengenakan daya elastik yang sama magnitud tetapi pada arah yang bertentangan. Selepas dua troli bersentuhan dilepaskan, kedua-dua troli itu akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. So, yang ni boleh buat dekat mak-mak. Wallahualam. So, setakat itu saja video cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.